Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang jemaah muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memberkati majlis kita pada malam ini, ayuh sama-sama kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sidang jemaah muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Alhamdulillah, sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita di dalam masjid ini, Allah Ta'ala limpahkan dengan keberkatan. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita pengampunan. Dan Allah Ta'ala memberikan kepada kita hidayah. Mudah-mudahan keluar daripada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini, dapatlah kita memuhasabahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jemaah muslimin muslimat, apabila kita menyebutkan tentang syukur, ada satu golongan yang Nabi SAW melarang kita untuk tergolong dalam golongan ini, yang mana Rasulullah SAW kalau boleh berdoa supaya kita tidak termasuk dalam golongan yang mana Nabi SAW menyebut sebagai golongan yang istidraj, golongan yang menggunakan nikmat Allah bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan golongan tersebut mengambil segala nikmat yang telah Allah Ta'ala pinjamkan sementara waktu untuk memuaskan nafsu, untuk mementingkan diri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu pada waktu ini kita kena faham, apabila kita mendapatkan sesuatu nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, nak tahu kita tidak tergolong dalam golongan yang istidraj, kita gunakan nikmat itu bukan kepada jalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala beritahu dalam surah Al-An'am, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Ini salah satu peringatan yang Allah Ta'ala beritahu kepada hambanya yang istidraj. Hamba yang menggunakan nikmat bukan kerana Allah, bahkan hanya kerana hawa nafsunya, hanya mementingkan panggilan-panggilan syaitan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, falamma nasu ma zukkiru bihi. Apabila di antara kamu yang lupa kepada Allah, yang lupa untuk mengingati Allah, yang lupa untuk muhasabah diri kepada Allah, maka Allah Ta'ala beritahu kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Ini yang kita risau. Takut terjadi dalam diri kita, takut terjadi dalam keluarga kita, takut terjadi dalam keturunan kita. Allah Ta'ala sebut fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Allah Ta'ala akan buka seluruh pintu-pintu keseronokan dunia bagi mereka. Ya? Allah Ta'ala berikan kepada mereka itu keseronokan dunia.
Bila mana dia lupa kepada Allah. Jadi jangan pelik tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang orang yang lalai dengan Allah, kalau nak dibandingkan dengan kita kehidupan, mereka lebih seronok. Mereka lebih happy. Mereka lebih mewah. Sedangkan pada waktu itu mereka tidak sedar sebenarnya dia duduk dalam golongan yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan Allah Ta'ala beritahu kepada mereka, bila mana duduk dalam golongan yang istiraj dengan nikmat, dia akan ada satu perasaan, hatta iza farihu bima. Sampaikan mereka merasakan seronok dengan keadaan yang mereka rasai pada waktu itu. Tinggal solat rasa seronok. Tidak menutup aurat rasa seronok, tuan-tuan sekalian. Menderhaka kepada mak ayah rasa seronok. Abaikan anak-anak yatim. Contohnya tuan-tuan sekalian. Melakukan zina, contohnya tuan-tuan sekalian. Rasa seronok. Akan tetapi Allah Ta'ala sebut pada perakhiran ayat tersebut. Hatta iza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Sehingga mereka seronok dengan keadaan pada waktu itu, sampaikan Allah Ta'ala utuskan malaikat untuk mencabut nyawanya dalam keadaan lalai kepada Allah. Pada waktu itulah mereka duduk dalam golongan yang menyesal. Ini golongan yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, setengah ulama menyatakan kalau kita nak tahu kita ni syukur dengan nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita boleh nampak kesan nikmat tersebut adakah memberi manfaat kepada kita ataupun memberi mudarat kepada kita. Orang yang tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka itu keberkatan, dapat gaji walaupun sedikit, tapi gaji tersebut dia boleh memberikan manfaat kepada keluarganya. Ustaz, gaji saya tak besar, tapi gaji saya ni cukuplah untuk beri anak saya makan, untuk beri isteri saya pakaian, tak meminta dengan orang, tak bergaduh dengan orang. Kehidupan dia Allah Ta'ala beri tenang. Itu di antara orang yang mensyukuri nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Berbanding dengan golongan tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Ta'ala sulitkan kehidupannya. Ada duit tuan-tuan dan puan-puan, tapi masih lagi merasakan dalam diri dia tidak cukup dengan duit tersebut. Allah Ta'ala tak beri satu sifat namanya qana'ah. Merasakan cukup, tidak dapat dalam hatinya. Ada kereta yang banyak tuan-tuan dan puan-puan, tapi banyaknya kehidupan mereka itu duduk di atas kereta sakit ataupun ambulan. Maknanya macam tu orang buat simpulan. Perumpamaan. Kereta dah banyak, tapi banyak saya habiskan duduk dalam kereta sakit. Allah Ta'ala beri dia mudarat. Allah Ta'ala beri dia kesulitan. Nah, ada rumah tuan-tuan dan puan-puan, tapi rumah tersebut Allah Ta'ala tak beri ketenangan dalam hidup. Masuk dalam rumah rasa serabut. Nampak muka isteri rasa nak marah. Nampak muka anak satu bebanan yang sangat berat. Ini di antara nikmat yang kamu tidak mensyukuri kepada Allah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ibrahim, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang kufur kepada nikmat Allah, jaga-jaga, inna azabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya azab yang pedih amat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Jadi mulai hari ini kita hidup, kita kena muhasabah nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Tadi Ustaz on the way nak datang ke masjid, tuan-tuan sekalian ya. Yang mana perasan tuan-tuan sekalian, dekat roundabout nak masuk kota Serimas, ada satu kemalangan di antara motosikal dengan kereta Viva, kereta Azia, minta maaf. Lalu tuan-tuan sekalian, ramai orang kumon dekat roundabout tersebut. Tengok rupa-rupanya ada satu hamba Allah Subhanahu Wa Taala, orang Melayu kita dah terbaring di atas jalan. Tangannya dah berdarah tuan-tuan sekalian, tak boleh bangun dah. Tengok kereta tuan-tuan sekalian teruk, kena hempap dengan motor tersebut. Pecah tingkap sebelah pemandu. Jadi bila mana kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, kita pun bila mana ada orang yang ada rasa iman, pada waktu itu dia akan mensyukuri nikmat Allah. Ya Allah, alhamdulillah,
Kau golongkan aku dalam golongan yang kau beri, kesihatan yang baik, keselamatan yang baik. Orang tersebut ada nilai mensyukuri nikmat Allah. Tapi golongan yang tidak syukur, dia tidak akan merasakan itu salah satu nikmat yang telah Allah Ta'ala selamatkan daripada mereka. Ini bahaya. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita masuk dalam topik solat berjemaah, seperti biasa, Ustaz akan kongsikan satu doa, mudah-mudahan menjadi amalan kita, doa yang diwasiatkan oleh Nabi SAW yang berbunyi, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Doa ini sejarahnya tuan-tuan dan puan-puan, bila mana Nabi SAW bertemu dengan Abu Umamah. Bila mana bertemu dengan Abu Umamah, yang mana Nabi SAW melihat pada waktu itu riak wajah muka Abu Umamah yang dalam keadaan yang mempunyai masalah. Kita jumpa orang, kita tengok orang ni ada masalah. Pada waktu itu Rasulullah bertanya kepada Abu Umamah, wahai Abu Umamah, apa yang berlaku dalam kehidupan kamu pada waktu ini? Jawab Abu Umamah, ya Rasulullah, aku menghadapi satu masalah kesempitan wang. Abu Umamah ni ada pada waktu tersebut Allah Ta'ala uji dengan ujian duit. Pada waktu itu Nabi SAW mewasiatkan, wahai Abu Umamah, nakkah aku ajari engkau satu doa yang mana Allah Ta'ala akan lapangkan rezekimu? Jadi Abu Umamah pun tuan-tuan dan puan-puan menjawab, ya wahai Rasulullah, apakah doa tersebut? Nabi pembaca, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung daripadamu, daripada kekusutan dan kedukaan. Yang pertama, Nabi SAW memohon kepada Allah, jauhkan daripada diri hamba ini daripada kesusahan dan kesulitan, kesedihan dan penyesalan, tuan-tuan sekalian. Jauhkan daripada mereka. Kemudian, wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Wahai Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada sifat lemah dan malas. Nabi SAW memohon kepada Allah, berikan kepada kita ni sifat kuat dan rajin. Ada orang masalah sekarang, tuan-tuan sekalian, tak? Dia tak ada duit. Dia tak ada duit, dalam masa yang sama dia tidak ada satu sifat rajin. Ini masalah juga. Dia tak ada sifat kuat. Ini pun masalah juga. Sedangkan dalam konsep Islam itu, bila mana kita tidak mendapat sesuatu perkara, kita kena usaha. Ya, ada orang berpegang, tak apa Ustaz, saya tak kerja, tak apa, saya doa sahaja. Dia fikir kalau nak rezeki ni doa sahaja. Betul, kita kena doa. Tapi dalam doa ini, Nabi memohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala jauhkan daripada sifat kepada Abu Umamah ini, sifat lemah, sifat malas. Jauhkan daripada Umamah tersebut. Intinya apa, tuan-tuan sekalian? Nabi SAW meminta kepada Allah supaya berikan Umamah ini satu sifat kekuatan. Mudah-mudahan dengan baca doa ni Allah Ta'ala dengar ada sifat kuat untuk mencari rezeki. Dan jauh daripada sifat malas, tuan-tuan sekalian. Yang ketiga, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, jauhkan daripada kami sifat takut dan sifat kedekut. Dalam masa yang sama, nanti kalau kamu dapat rezeki, tuan-tuan sekalian, jangan takut untuk menderma ke jalan Allah. Buang sifat takut, tuan-tuan sekalian. Kalau aku derma ni, harta aku habis. Aku takut nak makan apa esok hari. Ini Nabi SAW mohon kepada Allah dalam doa ini, supaya kita ni jauh daripada sifat takut. Takut kepada apa? Takut dengan miskin kalau kita berjuang ke jalan Allah. Dalam masa yang sama, Nabi memohon kepada Allah, wal bukhl. Jauh daripada kami sifat bakhil. Tuan-tuan sekalian, sebab Nabi tahu bila mana kita berjaya satu hari nanti. Dulu saya tak ada duit, bila mana sampai tahap kita ada duit, kita berat tangan ni nak keluarkan ke jalan Allah.
Sebab itu Nabi mewasiatkan doa ni bila mana kita berjaya nanti. Jangan takut jadi miskin bila mana kamu infakkan ke jalan Allah. Dalam masa yang sama, jangan ada sifat haji bakhil. Nah, dan yang terakhir, wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada banyaknya hutang dan daripada paksaan manusia. Dalam doa ini, Nabi mendidik Abu Umamah dan juga mendidik kita yang hidup pada hari ini, kalau boleh jangan berhutang dengan orang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat dalam surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga, Allah Ta'ala menitik beratkan tentang hutang. Satu muka surat tersebut Allah Ta'ala menyatakan ayat tentang hutang. Hanya satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadaliyantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ayat tersebut daripada mula sampai akhir. Kalau kita melihat, tuan-tuan sekalian, kita mengkaji Al-Quran ini, dia ada 15 baris. Biasanya majoriti dalam satu halaman Quran ada 15 baris. 15 baris tersebut satu ayat sahaja Allah Ta'ala menceritakan tentang hutang. Ulama bersepakat, tuan-tuan sekalian, ini di antara perkara yang sangat berat Allah Ta'ala beritahu kepada kita. Jangan berhutang dengan orang. Nah, bila mana kamu berhutang, kalau boleh tulislah hutang kamu. Jangan lupa untuk membayar hutang tersebut. Kerana apa? Kerana kita sudah berhutang budi dengan orang. Sebab itu kadang-kadang ada setengah-tengah tempat, tuan-tuan sekalian, bila mana kita selesai solat ke atas jenazah, akan datang wakil daripada keluarga. Ya, saya daripada pihak keluarga, kalau ada si mati ini mempunyai hutang, boleh tuntut dengan saya. Sampai ke tahap macam tu, tuan-tuan sekalian, takutnya. Ya? Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz mewasiatkan doa ini. Kerana apa? Kerana Ustaz melihat doa ini sesuai dengan situasi kita dialami ataupun diuji dengan wabak COVID-19. Ada orang lemah bila mana tak ada duit. Ada orang lemah bila mana tidak boleh berniaga. Ada orang bila mana COVID-19 ni dia tak nak berusaha tapi dia banyak berhutang dengan orang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada orang, tuan-tuan dan puan-puan, bila mana COVID-19 ni dia tidak menghiraukan orang. Dia ada sifat bakhil pula. Mudah-mudahan doa ni boleh mengetuk kita semua, mengajar diri kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang terbaik, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk dalam bab solat berjemaah. Pada siri yang pertama, Ustaz membicarakan tentang fadilat ataupun kelebihan kita solat berjemaah. Salah satu Ustaz membicarakan pada siri yang pertama tentang hadis yang berkaitan tentang siapa solat berjemaah dapat 27 kali ganda pahala dan dapat 25 kali ganda pahala. Itu kita dah bahaskan. Pada malam ni, kita akan membahaskan tentang hukum solat berjemaah. Hukum solat berjemaah. Solat berjemaah ni hukum dia apa? Adakah wajib? Adakah sunat muakkad? Adakah fardu ain? Ataupun adakah fardu kifayah? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, Imam An-Nawawi berkata, menurut pendapat beliau, solat berjemaah ini adalah fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah ini? Fardu kifayah ini apabila segelintir daripada penduduk di tempat tersebut sudah melaksanakan kewajipan tersebut, maka gugurlah dosa penduduk-penduduk yang lain. Ya, jadi itu maknanya fardu kifayah. Dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, fardu kifayah ini syaratnya, ya, kata Imam An-Nawawi, paling tidak kena ada 2 orang melaksanakan solat jemaah pada tiap-tiap waktu pada hari tersebut. Sebab itu kita mendengar, tuan-tuan dan puan-puan, ya, para mufti menggariskan garis panduan, walaupun tidak boleh buka masjid kepada jemaah, contohnya di Selangor, contohnya di wilayah, tuan-tuan sekalian, kita alhamdulillah pada hari ini, ya, kita punya kerajaan negeri bagi kita semayang, tuan-tuan sekalian. Jabatan agama bagi kita semayang, alhamdulillah. Tapi suasana di Selangor, walaupun tidak boleh bagi kepada ahli qaryah untuk solat, dia akan menetapkan tok imam kena solat juga
pada waktu tersebut dekat masjid. Tok Bilal kena datang juga melaungkan azan pada waktu tersebut. Supaya apa? Supaya mewakili kita yang tak datang solat ini, gugurlah dosa solat berjemaah tersebut. Itu maknanya fardu kifayah. Dalam masa yang sama, fardu kifayah ini, kata Imam An-Nawawi, meletakkan kepada kaum lelaki. Kalau tempat kita ni tuan-tuan sekalian tak, orang lelaki tak mari masjid, datang orang wanita, datang makcik-makcik ni, 3 orang solat. Dia menganggapkan sudah terjatuhlah, orang kata fardu kifayah tersebut. Kata Imam An-Nawawi, tidak. Fardu kifayah tersebut kena ada jatuh kewajipan kepada orang lelaki. Orang lelaki yang baligh, paling tidak 2 orang main datang masjid solat berjemaah. Ada? Dalam keadaan kita COVID ni tuan-tuan sekalian, contohlah satu hari nanti total lockdown. Solat subuh tuan-tuan dan puan-puan tak boleh masuk ke dalam masjid. Imam dan Bilal paling tidak kena datang mari masjid untuk gugurkan dosa solat berjemaah bagi ahli qaryah tersebut. Dalam satu masa yang sama tuan-tuan dan puan-puan, Imam Al-Nawawi membahaskan satu hukum tuan-tuan dan puan-puan, macam mana sekiranya tok imam dan makmum solat sekali. Contoh kita ambil solat zuhur. Solat zuhur tuan-tuan sekalian. Tok imam, tok Bilal dan tok Syiah. 3 orang tuan-tuan sekalian. Bila mana solat sekali, sudah gugurlah kewajipan orang-orang lain untuk solat berjemaah. Ada satu situasi. Macam mana Ustaz kalau rakaat pertama, makmum yang 2 orang tadi terbatal solat? Baru lepas makan durian, contoh. Orang beri ke masjid durian, dia pun belasah durian sebelum solat. Mulalah tuan-tuan sekalian rakaat pertama. Mulalah tuan-tuan dan puan-puan, si Tok Bilal ni sakit perut. Keluar daripada saf tersebut. Tinggallah Tok Syiah dengan Tok Imam. Masuk rakaat kedua. Berjangkit pula kepada Tok Syiah tadi tuan-tuan sekalian. Keluar juga daripada jemaah tersebut. Tinggal Tok Imam seorang. Jadi macam mana? Adakah dikira sebagai jemaah ataupun tidak? Sedangkan Tok Imam tadi solat seorang. Kata Imam An-Nawawi, cukup gugur kewajipan fardu kifayah tersebut bila mana dia solat berjemaah pada rakaat yang pertama sahaja. Dah selesai rakaat pertama, gugurlah dosa, orang kata kewajipan fardu kifayah bagi ahli qaryah tersebut. Tak perlulah Tok Imam tu beri salam, tunggu balik. Tok Bilal, Tok Syiah mai datang balik, kita buat solat balik. Tadi saya solat sendiri. Tidak perlu. Cukup pada rakaat yang pertama. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah. Sebab itu kata Nabi SAW, bilangan jemaah untuk memadai gugurnya fardu kifayah, paling kurang kena ada 2 orang lah. Paling kurang kena ada 2 orang. Tok Imam dan Tok Bilal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kata Rasulullah SAW, isnani fama fawqahuma jama'atun. 2 dan ke atas dikira sebagai satu jemaah. Itu bagi solat fardu. Kalau solat Jumaat macam kita buat pada tengah hari tadi, kalau kita tahu Nabi SAW beritahu mensyaratkan paling sedikit 40 orang lelaki yang baligh. Itu syarat untuk solat Jumaat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita merentasi sejarah Nabi SAW, kenapa Nabi SAW menyuruh kepada kita jaga betul-betul solat jemaah di masjid? Jaga kalau boleh solat jemaah di masjid ni untuk apa sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan? Kerana Nabi SAW beritahu masjid ini adalah satu tempat untuk kita menegakkan syiar Islam. Kadang-kadang ada orang mempertikaikan, Ustaz, saya solat jemaah kat rumah pun boleh. Betul, boleh. Tapi beza kamu solat jemaah di masjid. Kerana masjid itu satu tempat untuk kita menyebarkan syiar Islam.
untuk menegakkan syiar Islam, untuk kita beritahu dalam kawasan estate ni, kita dalam kawasan estate ni ada orang Islam. Kenapa? Adanya masjid. Kan? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, setengah ulama memberi kiasan ataupun perumpamaan. Ya? Seperti mana kita belajar di sekolah. Kata ulama, kamu belajar di sekolah ataupun tempat ilmu dengan kamu belajar di rumah akan jadi lain. Suasananya lain, keberkatannya lain. Tak? Kita boleh suruh anak kita, tuan-tuan sekalian, yang umur 7 tahun, yang umur 8 tahun, tak apa, tak payah pergi sekolah, ayah ajar kat rumah. Nah, tapi kenapa pada waktu ini kita menghantar anak kita di sekolah, sedangkan kita juga seorang cikgu, seorang guru, seorang pendidik? Kerana di sekolah itu ada kelebihan tersendiri yang tak boleh dapat kita di rumah. Begitu jugalah kata ulama mengkiaskan dengan kamu solat berjemaah di masjid. Ada sesuatu yang special yang kamu tak dapat bila mana kamu duduk di rumah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kata Rasulullah SAW dalam hadis, mengingatkan kita supaya kita solat berjemaah. Kata Rasulullah SAW daripada hadis daripada Abu Darda berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada 3 orang yang berada di dalam satu desa ataupun pendalaman yang tidak didirikan solat berjemaah di dalamnya, melainkan syaitan telah menguasai mereka. Oleh sebab itu, hendaklah kamu berada di dalam jemaah. Sesungguhnya serigala itu akan memakan kambing yang jauh terasing dari kumpulannya. Ini daripada hadis Nabi SAW, riwayat Abu Daud. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, Nabi beritahu dalam satu desa ni, tak ada jumpa orang yang tak solat berjemaah. Mesti ada orang solat berjemaah. Kecuali satu tempat yang dikuasai tempat tersebut dengan syaitan. Maknanya bukan perkampungan orang Islam. Bukan orang duduk dalam tu adalah orang Islam, tidak. Dan Nabi SAW memberi kepada kita kiasan supaya kita berjaga-jaga. Ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya serigala itu akan memakan kambing. Serigala di sini Nabi umpamakan adalah syaitan. Serigala akan memakan kambing yang jauh terasing daripada kumpulannya. Yang mana kalau kita bela kambing, tuan-tuan sekalian, ada 20 ekor. Terlepaslah seekor, tuan-tuan sekalian. Cari-cari tak jumpa. Rupa-rupanya duduk jauh daripada sudut yang kita jaga, tuan-tuan sekalian. Contohlah kita pelihara ke estate ni, tuan-tuan sekalian. Rupa-rupanya kambing kita ni terlepas sampai ke Kota Seri Mas. Nah, jauh daripada kumpulan kita. Dan pada waktu itu tuan-tuan dan puan-puan diumpamakan serigala tersebut boleh memakan kambing tersebut yang terasing daripada kumpulannya. Apa maknanya? Bila mana kamu duduk seorang, kamu tidak duduk dalam jemaah, kamu tidak duduk dalam golongan yang mengingati kamu tentang solat berjemaah untuk mengingati kamu kepada Allah, maka kamu akan duduk dalam golongan yang senang syaitan menghasut kamu. Ini bahaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ustaz, macam mana saya nak duduk dalam golongan yang boleh memotivasikan diri saya ni boleh duduk dalam golongan yang jaga solat dekat masjid? Tuan-tuan sekalian, dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut ada satu golongan yang syaitan tidak boleh hasut. Ada satu golongan manusia, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, syaitan tak boleh hasut dia. Hasut tapi tak berjaya untuk hasut mereka. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Syaitan bersumpah kepada Allah dalam ayat ini, satu golongan yang dia tak boleh, tak berjaya hasut adalah hamba-hambamu yang ikhlas kepadamu. Hamba-hambamu yang ikhlas. Syaitan dah hasut tapi tak berjaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita solat, kita masuk dalam masjid, pandanglah sekeliling masjid kita ni, apa yang boleh memotivasikan diri kita. Apa yang ustaz nampak di antara dalam masjid ni, atas frame tuan-tuan sekalian, belakang ustaz ni,
Ada ayat qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ayat tentang ikhlas. Ya, ini ayat tentang ikhlas. Bacalah tuan-tuan dan puan bila mana kita bangun daripada tidur. Tak ingat doa bangun tidur tuan-tuan sekalian, hafal ayat ni. Supaya apa? Didik kita di awal penghidupan, Allah Ta'ala hidupkan kita pada hari ini, aku nak jadi seorang hamba-Mu yang ikhlas. Apa makna ayat tersebut? Qul inna salati. Ya Allah, sesungguhnya solatku. Dah 50 tahun dah kita solat ni. Solat ni untuk apa? Adakah kita nak beritahu kepada orang kita ni orang baik? Tidak. Adakah kita solat kita nak beritahu kepada orang kita ni hebat? Tidak. Wa nusuki, dan ibadahku. Apa aku buat ibadah selama ni untuk apa? Ada orang buat ibadah untuk beritahu kepada orang dia ni baik. Ada orang buat ibadah untuk tidak tergolong dalam golongan orang boleh membawang dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kamu tidak ikhlas. Wa nusuki wa mahyaya, dan kehidupan aku pada hari ini untuk siapa? Wa mamati, sampaikan mati aku ni untuk siapa? Allah Ta'ala sebut dalam ayat tersebut supaya kita ni ikhlas. Kalau kamu ikhlas, syaitan tak boleh hasut kamu. Syaitan tak berjaya nak tarik tangan kamu. Bila mana kamu melafazkan pada ayat tersebut, lillahi rabbil alamin. Aku buat semua ni hanya untuk-Mu, ya Allah. Anak, barulah hati itu rasa lega, bangun tahajud rasa rajin, mengaji Quran rasa rajin, buat solat sunat rasa seronok, puasa sunat Isnin Khamis rasa seronok, nak berdoa rasa seronok. Kerana apa? Kerana kita ikhlas mencari redha Allah, tak nak benda lain dah. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk didik ikhlas tersebut, ulama menyatakan kita kena perbaiki niat kita. Perbaiki niat. Sebabkan ulama menyebut niat tersebut boleh membezakan amalan tersebut adakah sebagai ibadah ataupun amalan tersebut dianggap sebagai adat. Ustaz beri satu contoh. 7.30 setiap pagi kita start kereta pergi ke office mencari nafkah. Ya? Ada orang tuan-tuan sekalian, dia pergi kerja, dia niatkan kerana Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, ada orang kata, abang 7.30 pergi ke mana? Biasa, Isnin, Jumaat saya pergi kerja. Orang dah jadi adat dah. Isnin, Jumaat, orang kena pergi kerja, cari nafkah. Itu sebagai satu adat. Tapi kalau kamu mulakan adat itu dengan niat kerana Allah, macam mana nak mulakan dengan niat kerana Allah? Pasang niat tersebut, paling lemah kita tuan-tuan sekalian, mulakan dengan bismillah. Start kereta ni, nak pergi office. Bismillahirrahmanirrahim. Niat dah, baca tersebut. Allah Ta'ala tahu, orang ni pergi kerja kerana aku. Pada waktu itu kata ulama, kamu pergi kerja bukan sebagai adat, tapi kamu pergi kerja, kamu dapat ibadat. Maknanya kamu kerja daripada 8.30 sampai pukul 5.30 petang, punch kat akhir tuan-tuan sekalian pada 5.30 petang, Allah Ta'ala akan hitung dengan satu ibadat. Kerana kamu buat kerana Allah. Itu. Jadi pergilah ke mana-mana tuan-tuan sekalian, jangan jadikan perkara tersebut sebagai adat, tapi jadi yang sebagai ibadat. Hatta nak makan. Orang kadang-kadang makan ni lupa baca doa tak? Nampak nasi ayam tuan-tuan sekalian tak? Oh, mulut ni bukan berkebir-kebir baca doa. Mulut ni berkebir-kebir tahan telan air liur. Bila nak makan ni tak? Kita berkebir-kebir baca doa patutnya. Dia berkebir-kebir telan air liur. Ini salah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab itu dalam solat berjemaah kita mari datang ke masjid, niatkan kerana Allah. Masuk dalam pintu masjid ya, daripada rumah kena mulakan dengan bismillah. Masuk dalam masjid mulakan dengan bismillah, baca niat i'tikaf. Mudah-mudahan kita duduk dalam ni tak ada benda-benda yang menjerumus kepada maksiat, mudah untuk kita ikut.
Ada orang duduk dalam masjid ni buat maksiat tuan-tuan sekalian. Ya, daripada duduk ke dalam masjid sampai dia keluar tak habis-habis mulut ni buat maksiat. Ada orang duduk dalam masjid ni tuan-tuan dan puan-puan, dia menjadikan matanya untuk maksiat. Nak duduk dekat kaum-kaum muslimat tak tuan-tuan sekalian, mencari jodoh. Ustaz, saya nak cari jodoh kat masjid. Niat tu betul dah, tapi salah pula cara. Dia mengintai anak-anak dara dekat belakang sana. Salah juga tuan-tuan sekalian. Yang paling menyedihkan tuan-tuan dan puan-puan, ustaz adalah 2-3 orang kawan yang sama juga dengan ustaz menjadi imam di masjid. Dia menceritakan di antara perwatakan orang Melayu dan orang Islam pada hari ini, sampai tahap tidak malu dengan masjid. Bila mana masuk dalam masjid, buat maksiat. Buat maksiat. Jadikan masjid ni tempat buat maksiat. Ini memang satu perwatakan yang kita tidak menyangka. Rupanya ada di kalangan masjid sekitar kita ni tuan-tuan sekalian. Kawan ustaz beritahu, dapat tangkap pukul 3 petang. Orang tak ada kat masjid. Tok Imam pun dah balik. Tok Bilal pun dah balik. Jemaah pun dah tak ada tuan-tuan sekalian. Dia parking dekat ujung tempat orang tak ada. Dia buat projek. Nak bercium-ciuman di dalam kereta. Berpeluk-pelukan di dalam kereta. Sebab dia kata apa? Dia kata ini masjid, ini tempat tak ada orang sangka kita akan buat jahat. Betul lah tuan-tuan sekalian nak? Orang parking ujung, siapa sangka nak buat jahat. Tapi dalam masa yang sama, dia ambil kesempatan masjid ini untuk buat maksiat. Ini orang zaman sekarang tidak malu dengan Allah. Kerana kehidupan dia tidak ada rasa takut kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa ingat masa dalam siri yang pertama Ustaz pernah menyatakan dalam solat berjemaah ni, bukan kita kena rasa kita solat ni aku yang solat. Jangan rasa macam tu. Kita kena ada rasa aku solat dan seluruh anggota badan aku solat. Baru kita malu nak buat maksiat dengan tubuh badan kita. Ustaz pernah menyatakan tuan-tuan dan puan-puan, ulama sampai tahap dia mengkaji supaya kita malu dengan Allah. Bila mana kita solat, dia menyebut, beritahu kepada aku satu anggota yang tidak bersujud kepada Allah. Kita pun cari tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang jawab, Syekh, rambut. Nak kita solat, rambut pada waktu kita qiyam tidak sujud kepada Allah. Tapi bila mana kita bersujud, rambut itu juga turut bersujud. Ada orang kata jari kaki pun menghadap kiblat, bersujud kepada Allah. Tak kala kita duduk di antara dua sujud, jari kita angkat lagi syahadah, menyatakan Allah Ta'ala itu Tuhan, Nabi SAW itu Rasul. Pada waktu itu kalau ada orang penghayatan, aku hari ini bukan aku solat, tapi aku solat dan seluruh anggota badan aku solat, keluar daripada masjid, dia nak gunakan tangan yang pernah bersaksi dia bersolat kepada Allah, dia akan malu untuk menggunakan kepada jalan maksiat. Dia nak menggunakan mulut yang dulu dia duduk dalam masjid tuan-tuan sekalian ataupun di tikar sejadah, dia melafazkan asyhadu an la ilaha illallah dengan mulut ni. Dia malu untuk gunakan mulut cerita tentang aib tentang orang. Orang meneliti tentang solat. Tapi kadang-kadang manusia bila mana datang solat, tidak merasakan seanggota badan dia sujud patuh kepada Allah. Sebab itu dia keluar daripada solat. Dia tidak rasa takut kepada Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna salata tanha anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya solat itu akan mencegah kamu daripada perbuatan maksiat dan perbuatan keji. Betul lah. Kalau orang faham betul-betul solat ni, dia akan malu dengan tangannya untuk buat maksiat. Dia akan malu dengan matanya untuk buat maksiat. Sebab seluruh anggota badan daripada atas sampai ke ujung kaki, semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan, di antara kelebihan solat berjemaah yang Ustaz nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan, dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi beritahu pada hari kiamat nanti ada 7 golongan yang Allah Ta'ala bantu untuk memberikan perlindungan dan pertolongan pada saat tersebut. Kita semua dah ambil maklum tuan-tuan sekalian, satu hari
iaitu hari kiamat ni, hari yang memang dahsyat. Kita takut satu pertolongan pun orang tak boleh tolong kita. Tapi pada waktu tersebut Allah Ta'ala nak bantu golongan. Kata Rasulullah 7 golongan ni. Di antaranya tuan-tuan dan puan-puan, kata Nabi SAW, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid hatta idza dakhala hatta ya'uda ilaiha. Kata Rasulullah SAW, orang yang golongan yang Nabi yang Allah Taala nak bantu pada hari kiamat nanti dengan payungan Allah Subhanahu Wa Taala, golongan yang hidup dekat dunia, orang ataupun manusia yang hatinya sudah terikat dengan masjid. Ya, sehari tuan-tuan dan puan-puan, hati dia ni rajin datang ke masjid, cinta dengan masjid. Qalbuhu mu'allakun bil masjid. Hati ni dah lekat dengan masjid. Pergi mana-mana pun tuan-tuan sekalian, balik ke kampung pun dia akan solat dekat masjid. Orang ni tuan-tuan dan puan-puan, kata Rasulullah, Allah Ta'ala akan payungi dengan perlindungan pada hari kiamat. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, di antara iktibar nota solat berjemaah pada hari ini, apa yang kita dapat tahu tadi tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama, hukum solat berjemaah itu adalah fardu kifayah. Walaupun fardu kifayah, anggaplah kita yang orang pertama untuk melaksanakan tuntutan tersebut. Jangan kita meletakkan, tak apa, Tok Imam ada, terlepas dah dosa kita. Jangan. Kita kena motivasi, biar kita yang jadi orang melepaskan dosa-dosa orang yang lain. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala berkati. Ya. Yang kedua tadi tuan-tuan dan puan-puan, kita membicarakan tentang bilangan jemaah tersebut. Dan yang ketiga tadi, kita membicarakan tentang niat. Kita nak duduk dalam solat berjemaah ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan kita, boleh rasa rindu dekat masjid, sayang dekat masjid, jadi golongan yang ikhlas kepada Allah. Dan yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan, hari-hari datang ke masjid untuk apa? Untuk kerana Allah, dan Allah Ta'ala beri pula kita hadiah. Allah Ta'ala nak selamatkan kita pada hari kiamat nanti. Kata Rasulullah SAW, disebabkan rasa rindu dengan masjid, cinta dengan masjid dan solat dengan dekat masjid. Jadi setakat itu saja tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا كريم. الله أكبر الله أكبر.